Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Hari ini Allah Taala memberikan kepada kita nikmat peluang untuk kita sama-sama mempelajari subjek pendidikan Islam tahun 6. Dan hari ini kita akan belajar bidang Al-Quran bagi pelajaran yang pertama, iaitu surah bacaan dan hafazan. Dan tajuk kita pada hari ini ialah surah At-Tin. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak ajak semua sekali sama-sama kita memulakan pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmahmu dan berikanlah kepada kami rahmatmu, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah kita dah selesai bacaan doa tadi. InsyaAllah kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi pada hari ini kita akan membaca surah At-Tin untuk permulaan. Ustaz harapkan kamu dapat bersedia untuk 4 perkara. Yang pertama, mesti membaca surah At-Tin ni. Yang pertamanya, membaca dengan makhraj yang betul, tempat keluar yang betul, menyebut huruf hijaiyah, iaitu huruf dalam Quran, sebutan dengan sebutan yang betul. Yang keduanya, kamu membaca surah At-Tin ni dengan menggunakan panjang pendek yang betul, tepat pada tempatnya. Yang ketiga, membaca surah At-Tin dengan dengung yang betul. Ada tempat yang kena dengung, kamu dengungkan. Dan yang keempat, yang terakhir, baca pada kalimah yang mempunyai qalqalah dengan bunyi lantunan yang betul. Ya, fokus pada 4 perkara ni. InsyaAllah kamu akan dapat membaca dengan bacaan yang baik. Jadi insyaAllah pada hari ini Ustaz akan memimpin bacaan kamu. Boleh dengar bacaan Ustaz dan kita baca sama-sama insyaAllah. Okey, baik. Diharapkan semua bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita dah selesai bacaan surah At-Tin tadi. Okey, untuk seterusnya, sebelum kita nak mendalami lagi cara bacaan, kita lihat dulu info di sebalik surah ini. Apakah info-info yang perlu kita tahu yang terkandung di dalam surah At-Tin? Baik, Ustaz bacakan. Surah ini dinamakan surah At-Tin kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Allah bersumpah dengan apa? Allah bersumpah dengan buah tin, iaitu Allah Taala sebut Wattini. Buah tin lah tu. Allah bersumpah atas nama buah tin. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala bersumpah atas nama buah zaitun.
wattini wazzaitun. Dan seterusnya Allah bersumpah lagi dengan nama tempat, wa turi sinin, iaitu Allah bersumpah atas nama Bukit Tursina, wa hadzal baladil amin. Dan yang keempatnya, Allah Ta'ala bersumpah atas negeri Mekah yang aman. Ni mungkin ada yang dah tahu ataupun mungkin yang baru tahu. Jadi Allah bersumpah atas 4 nama ni, 2 nama buah dan 2 lagi nama tempat. Itu info yang perlu awak tahu. Dan seterusnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa kata Allah Ta'ala? Iaitu Allah menceritakan dalam surah ini, surah At-Tin, tentang kekuasaannya. Kekuasaan Allah menciptakan. Siapa yang Allah Ta'ala ciptakan ni? Dalam surah ni yang Allah Ta'ala sebut, yakni Allah menciptakan manusia ahsani taqwim, iaitu dengan sebaik-baik kejadian. Maka bila kita membaca surah At-Tin ni, kita akan rasa sangat-sangat bersyukur kerana Allah Ta'ala memilih kita menjadi salah seorang makhluk manusia. Bukan binatang, bukan haiwan, bukan jin, tetapi Allah pilih kita sebagai manusia, di mana Allah Ta'ala mengiktiraf sendiri kita ni manusia merupakan antara makhluk yang sebaik-baik kejadian dia. Jadi sama-samalah kita mengucapkan syukur. Ini mengucapkan syukur alhamdulillah. Baik. Jadi kita nak teruskan lagi pembelajaran kita. Yang ini yang Ustaz cakap tadi tu, kita nak nak fokus lebih, ataupun kita nak latih sebutan-sebutan supaya sebutan kita lebih betul, lebih tepat, dan kita dapat membaca surah At-Tin ni dengan lebih berkualiti. Okey, baik. Jadi untuk bacaan yang pertama, Ustaz nak highlightkan dulu bacaan yang pertama yang kita nak mulakan, iaitu kalimah wattini. Baik, dalam kalimah wattini, Ustaz nak tunjukkan perkara pertama yang perlu awak lihat, iaitu alif lam bertemu dengan sabdu, dan sabdu itu berada di atas huruf ta. Maka cara yang kita nak baca ialah dengan cara kita memasukkan huruf waw ke dalam huruf ta. Okey, lihat bagaimana cara Ustaz sebut. Wattini. Nampak tak? Wattini. Kita tak sebut walti. Walaupun ada alif lam, tapi kita tak sebut alif lam dekat situ. Kita terus memasukkan huruf selepas alif lam, iaitu huruf ta. Kerana apa? Kerana ada sabdu di atasnya. Itu penerangan secara ringkas lah. Baik, jadi cara bacaannya wattini. Baik, cuba sebut. Okey, alhamdulillah. Kita cuba bacaan yang kedua pula. Bacaan yang kedua, sama macam tadi, Ustaz highlightkan. Ustaz highlightkan warna kuning. Okey. Apa yang kita nak fokus dekat sini, iaitu kita nak fokus kepada huruf zai. Nampak huruf zai. Ustaz tandakan. Sama kes macam tadi, huruf zai, di mana huruf zai tersebut iaitu huruf yang berada selepas huruf alif lam, dan dia mempunyai sabdu di atasnya. Maka cara bacaan dia sama macam tadi, cuma kita masukkan huruf zai. Wazzaitun. Wazzaitun. Okey, baik, cuba sebut pula. 1, 2, mula. Okey, alhamdulillah. 2 kalimah ni mudah saja. Okey, kita masuk kalimah yang ketiga. Bersedia untuk kalimah yang seterusnya, iaitu kalimah waturi. Untuk kalimah ini, yang perlu kamu fokus ialah huruf ta. Nampak huruf ta. Kenapa Ustaz kata huruf ta? Sebab huruf ta ni huruf yang tebal, huruf yang perlu ditebalkan bacaan dia. Kalau kamu baca tak tebal, kamu akan baca waturi sini, watu. Huruf tu, bila kamu baca watu, bermakna kamu menukar huruf ta kepada huruf ta. Nampak waturi. Waturi. Nampak macam huruf ta, tapi tak cukup tebal lagi. Waturi. Tak jadi. Jadi kena tebalkan bacaan kamu. Watu. Nampak Dia akan ada kembung sikit dekat pipi kita. Waturi sini. Waturi. Okey, baik. Kamu boleh cuba. 1, 2, mula.
Lagi sekali. Okey, Alhamdulillah. Ustaz bagi 2 kali percubaan. Sebab susah sikit lah untuk nak biasakan tebalkan, nak menebalkan huruf ta tu. Sebab kebiasaan kita baca macam bunyi huruf ta. Okey, Ustaz masuk pada huruf yang kalimah yang seterusnya, iaitu kalimah yang keempat. Kalimah yang keempat. Di kalimah yang keempat ni, Ustaz nak kamu betul-betul fokus kepada huruf zal. Mana huruf zal? Baik, huruf zal yang Ustaz letakkan anak panah tu. Huruf zal. Baik, cara sebutan huruf zal iaitu menggunakan di hujung lidah. Nampak Okey, wahadza. Okey, baik, cuba kamu cuba bacaan seperti yang Ustaz sebut tadi. Sedia? 1, 2, mula. Okey, Alhamdulillah. Selesai. Kita masukkan huruf seterusnya, iaitu huruf yang ke-5. Baik, untuk huruf ni yang perlu kamu fokus iaitu huruf ha. Okey, huruf ha. Cara bacaannya ialah dengan memasukkan huruf ha, sebutannya mesti berbunyi ha pedas. Contoh, ahsani. Ahsani. Baik, cuba sebut. Okey, Alhamdulillah. Selesai. Sekarang ni kita masuk huruf yang seterusnya, iaitu kalimah seterusnya, kalimah yang ke-6. Okey, untuk kalimah yang ke-6 ni yang perlu awak fokus iaitu huruf fa. Macam mana nak sebut huruf fa? Gigi berada di atas bibir dalam. Okey, fa. Okey, cara sebutannya macam Ustaz sebut, fa. Fa. Bukan fa. 2 bibir bertemu, bibir atas bibir bawah, kita menyebut dengan bibir atas bibir bawah. Fa, itu salah. Kena guna gigi atas bertemu dengan bibir bawah, bibir yang di dalam. Fa. Jadi kita akan baca falahum. Baik, cuba 1, 2, mula. Okey, Alhamdulillah. Kita pergi huruf yang seterusnya. Kalimah seterusnya, kalimah al-insan. Okey, untuk kalimah ini kebanyakan murid Ustaz lah yang membaca, dia akan salah dekat bahagian sini, iaitu tidak mendengungkan 2 harakat. Sedangkan dekat sini kalau ikut hukumnya, hukum ikhfa, nun bertemu dengan sin, ikhfa hakiki, dan di mana kamu perlu membaca dengan dengung, memasukkan bukan memasukkan, ikhfa bermaksud sembunyikan. Sembunyikan berserta dengan dengung 2 harakat. Jadi kamu kena baca dengar tu yang kata ikhfa. Insan, al-insana. Okey? Baik. Jadi kena baca mesti ada dengung. Okey, cuba ulang. Okey, Alhamdulillah. Lagi sekali Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah kamu boleh buat. Bacaan yang seterusnya, fokus betul-betul dekat kalimah yang seterusnya ni, iaitu kalimah thumma. Okey, kalimah thumma ni Ustaz nak kamu fokus dekat huruf mim yang mempunyai sabdu. Baik, cara bacaan dia ialah dengan mengeluarkan bunyi dengung di hidung. Thumma. Huruf tha sebut di hujung lidah. Thu. Masukkan huruf mim dan keluarkan dengung di hidung selama 2 harakat. Thumma. Okey, dapat? Okey, baik. Kamu boleh cuba. Okey, Alhamdulillah. Dan yang terakhir sekali, kita cuba sebut kalimah yukadzibuka. Tadi Ustaz dah ajar cara macam mana nak sebut huruf zal. Yang ini kita nak cuba saja, tak ada yang susah lah. Yang ini yang Ustaz rasa paling senang. Okay, kita nak test, cuba bacaan ni. Yang terakhir, yukadzibuka. 1, 2, mula. Okey, Alhamdulillah, selesai.
Jadi kita dah selesai untuk mempelajari cara sebutan huruf-huruf yang terdapat di dalam kalimah yang disenaraikan di dalam buku teks kita. Alhamdulillah. Jadi selesailah kita untuk latih tubi yang kedua. Baik. Yang seterusnya. Dia suruh kita buat apa yang seterusnya ni? Dia suruh hafaz. Okey. Baik, sebelum hafaz, insya-Allah kita nak baca lagi sekali. Ya, kita nak baca lagi sekali bacaan. Kita kena praktis apa yang kita dah baca tadi. Latih tubi yang kita buat sebentar tadi, kita nak apply, kita nak masukkan dalam bacaan kita pada hari ini. Baik, jadi Ustaz minta kepada semua untuk sama-sama kita fokus lidah kita, fokus pada hidung kita saat nak dengung ni, fokus pada panjang pendek, dan juga fokus pada bibir kita, sebab kita nak mulakan bacaan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul Azim. Okey, Alhamdulillah kita dah selesai. 2 kali Ustaz ulang setiap ayat sebab Ustaz nak pastikan kamu memperbetulkan bacaan. Sebab selepas ini kamu akan menghafaz surah-surah yang terkandung di dalam surah At-Tin ni. Kesemuanya sekali berjumlah 8 ayat yang perlu dihafaz. Baik, jadi untuk hafazan Ustaz nak tunjukkan dekat kamu ada satu borang. Ni borang yang Ustaz nak tunjukkan, iaitu borang tasmik. Untuk borang tasmik ni, setiap daripada borang kamu perlu tanda pada bacaan borang tersebut. Okey? Baik, jadi Ustaz nak tunjukkan dekat kamu borang tasmik. Kamu boleh lihat di skrin sekarang. Okay, untuk borang hafazan ni Ustaz dah senaraikan semua sekali. Ada 8 ayat. Setiap ayat ini kamu perlu membaca 10 kali dengan ulangan. Okay, 10 kali ulangan dengan melihat
dan 10 kali ulangan tanpa melihat. Jadi untuk lihat, pastikan kamu baca dengan melihat pada ayat yang tertera dalam borang ni. Baca 10 kali. Contoh, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Okey? Jadi mesti kena baca 10 kali. Dan lepas kamu baca 10 kali, pastikan kamu tanda bacaan tu di dalam kotak yang disediakan. Okey? Ulang 10 kali, selesai. Lepas habis baca dengan melihat, kamu tutup mata ataupun kamu tutup buku, tanda pula 10 kali tanpa lihat. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Ulang sampai 10 kali. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan ada borang ni dapat membantu untuk kamu menghafaz surah At-Tin. Okey? Selalunya anak murid ustaz kalau dia hafaz, dia tengok 10 kali, lepas tu tak tengok 10 kali, insya-Allah ayat tu akan terus lekatlah dalam bacaan dia. Jadi kamu perlu selesaikan sampai habislah, sampai ayat yang ke-8. Dan ustaz harapkan selepas kamu dah baca, dah selesai bacaan, kamu bolehlah menghantar gambar borang tersebut di dalam Telegram yang ustaz akan sediakan nanti, insya-Allah. Kemudian selepas habis hantar borang tersebut, kamu juga dikehendaki untuk menghantar rekod bacaan yang telah hafaz. Okey? Dan insya-Allah ustaz akan buat satu kelas secara Google Meet, melalui Google Meet. Kita akan tasmik seorang demi seorang, insya-Allah, surah At-Tin. Jadi bagi yang lepas, dia akan hafaz surah yang seterusnya. Bagi yang belum hafaz, ustaz akan minta dia buat ulangan terhadap borang hafazan yang ustaz berikan tu. Mungkin dia kena buat kali yang kedua sehingga dia hafaz, insya-Allah. Jadi ustaz harapkan dipermudahkan urusan untuk kamu menghafaz. Minta bantuan mak ayah kalau kata tak boleh, ataupun kalau kata mak ayah tak dapat bantu, boleh call ustaz bila-bila masa saja, kecuali waktu malam lah. Waktu pagi, waktu sekolah kamu boleh call, boleh minta bantuan, insya-Allah ustaz akan bantu. Alhamdulillah, dah cukup masa, dah lebih daripada 20 minit. Ustaz sediakan masa supaya ustaz boleh tengok, supaya ustaz tak boleh cakap lebih panjang. Kalau tak ada masa, takut ustaz terlajak. Jadi alhamdulillah, ustaz rasa sangat-sangat seronoklah dapat menyediakan video ni. Ustaz harap sangat, walaupun kamu berada di rumah dalam keadaan PKP, susah nak belajar, tak ada phone dan sebagainya, kamu usahalah yang terbaik untuk belajar juga. Jangan jadikan PKP ni sebagai satu alasan untuk kamu tidak belajar. Kalau kamu tak belajar, kamu akan ketinggalan. Sedangkan kita ada banyak lagi cara untuk kita belajar. Yang penting, apa yang ustaz sampaikan, apa yang ustaz suruh, kamu buat. InsyaAllah kamu tidak akan ketinggalan. Walaupun kamu berada dalam situasi yang sangat-sangat sukar, iaitu situasi PKP, tidak boleh pergi ke sekolah. Walau bagaimanapun, kita akan tetap terus akan belajar, walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun, insyaAllah. Jadi ustaz rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam surah yang seterusnya. InsyaAllah ustaz akan sediakan video yang seterusnya, insyaAllah. Jangan lupa bantu ustaz untuk kalau kata ada kawan-kawan yang nak belajar juga, boleh share video ni dekat kawan-kawan, tidak ada masalah, untuk diorang sama-sama belajar, insyaAllah. Wallahu alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.